Hai, Assalamualaikum. Dalam bahagian yang kelima, bab 13 kebarangkalian mudah, cikgu akan berkongsi tentang penyelesaian latihan menjana kecemerlangan, buku teks matematik KSSM tingkatan 2. Okey, boleh rujuk muka surat 291 dan 292. Okey, jom kita mula. Okey, kita mula dengan soalan yang pertama. Sebuah kotak mengandungi satu set huruf kad yang membentuk perkataan pembelajaran. Satu kad diambil dari kotak itu secara rawak. Okey, soalan pertama, senaraikan ruang sampel bagi eksperimen itu. Okey, dalam soalan ini kita andaikan A ialah peristiwa mengambil huruf vokal. Okey, jadi untuk menjawab soalan A, iaitu senaraikan ruang sampel. Okey, jadi kita tulis ruang sampel S. Kita akan senaraikan dalam bentuk tata tanda set. Okey, P, E, M, B, E, L, A, J, A, R, A, N. Okey, kita senaraikan semua untuk ruang sampel bagi eksperimen ini. Okey, untuk B, senaraikan semua unsur bagi peristiwa mengambil huruf vokal. Jadi, cikgu tulis sebagai A. Okey, huruf vokal. E. Oleh kerana E ada 2, jadi cikgu tanda E1. E2. Okey, A. A ada 3, jadi A1. A2 dan A3. Okey, untuk soalan B. Seterusnya kita lihat soalan C. Hitung kebarangkalian mengambil huruf bukan vokal. Jadi di sini cikgu akan cari dahulu PA, iaitu kebarangkalian mengambil huruf vokal. NA per NS. Okey. NA ada 5. Okey, NS ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, ada 12. Jadi 5 per 12 untuk kebarangkalian mengambil huruf vokal. Dan soalan ni dia nak pelengkap, iaitu mengambil huruf bukan vokal. Jadi P A prime sama dengan 1 tolak 5 per 12. Dan jawapannya ialah 7 per 12 untuk kebarangkalian mengambil huruf bukan vokal. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Sebuah raga mengandungi 6 kon mini berwarna biru, 10 kon mini berwarna kuning dan beberapa kon mini berwarna hijau. Satu kon diambil secara rawak dari raga tersebut. Kebarangkalian mendapat kon mini berwarna biru ialah 1/4. Hitung, okey, A, jumlah kon mini di dalam raga tersebut. Okey, bermaksud jumlah dia nak NS. Okey, katakan di sini A tu cikgu wakilkan sebagai peristiwa memilih kon mini berwarna biru. Dan B ialah peristiwa memilih kon mini berwarna kuning. Okey, untuk menjawab soalan A, okey, kita lihat lagi maklumat yang diberi. Kebarangkalian mendapat kon mini berwarna biru ialah 1/4. Okey, diberi kebarangkalian kon mini berwarna biru, jadi PA. Kita ada PA iaitu 1/4. Jadi sekarang kita nak cari NS. Okey, untuk soalan A, PA sama dengan NA per NS. Okey, sekarang ni kita ada NA. Okey, NA kita ada iaitu 6. Jadi, NS sama dengan NA per PA. Iaitu, NA kita 6. Kita bahagikan dengan 1/4. Jadi, kita akan dapat NS sama dengan
24 kon. Okey. Jumlah semua kon mini adalah 24. Okey, soalan B. Ke barang kalian memilih kon mini bukan berwarna kuning. Okey, bukan berwarna kuning. Jadi di sini cikgu buat dahulu PB, iaitu ke barang kalian kita dapat warna kuning. Iaitu kita ada warna kuning ialah 10. Kita bahagikan dengan 24. Dan kita permudahkan 2 darab 5, 2 darab 12. Jadi kita dapat 5/12 untuk ke barang kalian memilih kon berwarna kuning. Dan soalan nak bukan berwarna kuning, maksudnya pelengkap. Maka PB prime sama dengan 1 tolak 5/12, iaitu 7/12. Bagi ke barang kalian memilih kon mini bukan berwarna kuning. Okey, kita lihat soalan yang ketiga. Ke barang kalian Aiman membidik panah dengan tepat ialah 85%. Dalam masa 1 minit, Aiman mampu membuat 3 bidikan. Hitung bidikan yang tidak tepat yang dilakukan Aiman dalam masa sejam. Okey, yang pertama sekali, andaikan A ialah peristiwa membidik panah dengan tepat, maka di sini kita ada ke barang kalian A. Okey, PA kita ialah 85%. Okey, dalam masa 1 minit, Aiman mampu membuat 3 bidikan. Ini bermaksud kita ada NS. Oleh kerana soalan kita nak dalam masa 1 jam, maka NS kita ialah 3, kita darab dengan 60. Kerana dalam masa 1 jam ada 60 minit, maka di sini NS kita adalah 180 bidikan. Okey, kita ada NS kita 180 bidikan. Okey, soalan kita nak hitung bidikan yang tidak tepat. Okey, jadi di sini kita boleh dapat ke barang kalian A prime dahulu, iaitu 1 tolak 85%. Dan kita akan dapat PA prime ialah 15%. Okey, daripada sini kita nak dapatkan maklumat bidikan yang tidak tepat ialah bilangan NA prime. Okey, kita dah ada PA prime, kita dah ada NS, maka NA prime sama dengan PA prime kita darab dengan NS. Okey, PA prime kita ialah 15%. Kita darab dengan NS kita 180. Kita akan dapat 27 bidikan yang tidak tepat. Okey, 27 bidikan. Okey, seterusnya soalan keempat. Sebuah kotak mengandungi 3 biji bola yang bertanda huruf vokal A, E dan I. Sebiji bola diambil secara rawak dari kotak tersebut dan huruf yang diperoleh dicatatkan. Bola tersebut diletakkan kembali ke dalam kotak dan bola kedua diambil secara rawak dari kotak tersebut. Dengan bantuan gambar rajah pokok, senaraikan ruang sampel bagi eksperimen tersebut. Okey, kita tulis dahulu, katakan ni eksperimen 1. Okey, eksperimen 1 kita akan ada A, E dan I. Okey, dan apabila bola dimasukkan kembali, bermaksud kotak tersebut mempunyai jumlah yang sama, iaitu A, E dan I. Okey, katakan ni pula adalah eksperimen yang kedua. Okey, kemungkinan yang didapat ialah A juga, ataupun E, ataupun I. Apabila yang pertama didapat E, yang kedua mungkin didapat A, dapat E dan dapat I. Okey, yang ketiga
Yang pertama dia dapat I, yang kedua mungkin A, mungkin E dan mungkin I. Okey, daripada gambar rajah pokok ni kita boleh buat yang pertama kita dapat A, yang kedua A. Yang sini A dan E. Yang ini A dan I. E, A. Okey, E, E. Yang ni E, I. Okey, dan yang ketiga I, A. Okey, I, E. Dan I. Okey, soalan pertama. Senaraikan ruang sampel bagi eksperimen tersebut. Bermaksud kita perlu tulis semualah. Okey. A, kita ada berapa? Kita ada 9. A, E, A, I. Okey, selesai yang pertama. E, A. E, E. Okey, E, I. Dan seterusnya I, A. I, E. Dan I. Okey, ni adalah untuk soalan A. Soalan B. Senaraikan semua unsur peristiwa pelengkap memperoleh huruf yang berlainan. Okey, kita kena faham betul dia kata peristiwa pelengkap memperoleh huruf yang berlainan. Maksudnya di sini ialah kita memperoleh huruf yang sama. Okey, sebab dia nak pelengkap bagi huruf yang berlainan. Jadi, kita akan senaraikan huruf yang sama. Okey, katakan huruf yang sama. Okey, jawapannya ialah A, E, dan juga I. Okey. Okey, itu untuk soalan B. Untuk soalan C, hitung kebarangkalian peristiwa pelengkap bagi B. Okey, katakan A ialah memperoleh huruf yang sama. Jadi A, okey, P, A sama dengan, okey, 3 per, okey, semua kita ada 9, iaitu 1/3. Dan dia nak peristiwa pelengkap. Jadi, P, A prime sama dengan 1 tolak 1/3. Jadi, jawapannya ialah 2/3. Okey, kita lihat soalan yang kelima. Kotak A diisi dengan sekeping kad sebutan pertama gandaan 2 dan kotak B diisi dengan 3 keping kad 3 sebutan pertama gandaan 3. Satu kad diambil secara rawak dari kotak A dan kotak B dengan bantuan gambar rajah pokok. Senaraikan semua unsur dalam ruang sampel bagi eksperimen ini dan hitung kebarangkalian peristiwa mendapat. Okey, A, sekurang-kurangnya satu nombor gandaan 2 dipilih. Okey, katakan cikgu buat dulu gambar rajah pokok. Okey, ni adalah kotak A. Hanya ada sekeping kad, gandaan pertama 2, jadi 2 je lah. Okey, kotak B. Ada 3 sebutan pertama gandaan 3. Jadi kita ada 3. Kita ada 6 dan kita ada 9. Jadi, unsur yang mungkin ialah yang pertama 2, 3. Yang kedua 2, 6. Dan yang ketiga ialah 2, 9. Okey, jadi ruang sampel untuk eksperimen ini. Okey, ruang sampel S sama dengan 2, 3, 2, 6 dan 2, 9. Okey, untuk menjawab soalan A. Katakan yang pertama ni cikgu andaikan A ialah peristiwa satu nombor gandaan 2 dipilih. Peristiwa A. Jadi P A sama dengan,
Okey, berapa kita lihat satu nombor gandaan 2. Okey, semua dalam unsur ini ada gandaan 2. Bermaksud 3/3 iaitu 1. Dan yang kedua, B. Sekurang-kurangnya satu nombor gandaan 3 dipilih. Katakan cikgu andaikan B sebagai peristiwa memilih nombor gandaan 3. Okey, jadi cikgu buat P, B. Okey, kita lihat dalam unsur ni ada 1, 2, 3. Juga ada 3/3 iaitu 1. Dan soalan C, kebarangkalian satu nombor ganjil. Katakan cikgu andaikan C adalah peristiwa satu nombor ganjil dipilih. Jadi P, C sama dengan, okey, berapa ada nombor ganjil? Okey, ada 1. Okey, yang ini 1 nombor ganjil. Dan yang ini 1 lagi. Jadi kita ada 2. 2 per ruang sampel ada 3. Jadi kebarangkalian mendapat satu nombor ganjil ialah 2/3. Okey, kita lihat pula soalan yang ke-6. Hazrin mempunyai hobi mengumpul stem. Dia mempunyai sejumlah 75 keping stem dari negara Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia. Sekeping stem diambil secara rawak. Kebarangkalian mendapat stem dari Thailand dan Filipina ialah 3/5. Jika jumlah stem dari Malaysia dan Indonesia menyamai jumlah dari Malaysia, hitung kebarangkalian mendapat stem dari Malaysia. Okey, kita lihat di sini ada 75 keping stem. Okey, katakan cikgu ringkaskan kebarangkalian Thailand, Filipina. Okey, sama dengan 3/5. Oleh itu, kebarangkalian pelengkap bagi Thailand, Filipina iaitu Singapura, Indonesia dan Malaysia adalah 1/3/5. Maka kita akan dapat 2/5. Okey, 2/5 adalah kebarangkalian untuk Singapura, Indonesia dan Malaysia. Dan kita ada pula maklumat stem dari Singapura, Indonesia menyamai jumlah stem dari Malaysia. Bermaksud kebarangkalian Singapura, Indonesia akan sama dengan kebarangkalian stem dari Malaysia. Oleh itu, kita akan dapat 2/5. Kita akan bahagi sama banyak, iaitu kita bahagi dengan 2. Dan kita akan dapat, bahagi kita tukarkan menjadi darab. Maka kita akan dapat kebarangkalian stem dari Malaysia adalah 1/5. Okey, ini kerana jumlah semua stem ataupun jumlah semua kebarangkalian adalah 1. Maka kita menggunakan konsep pelengkap di sini untuk mendapat stem daripada Singapura, Indonesia dan Malaysia. Dan kita bahagikan sama rata kerana jumlah stem dari Singapura dan Indonesia menyamai jumlah stem dari Malaysia. Maka kita akan bahagi dengan 2. Maka inilah jawapan untuk kebarangkalian mendapat stem dari Malaysia. Okey, jadi tamatlah sudah untuk bab 13 tingkatan 2.